Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi Barisan Imam, Barisan Asatidah, Ahli Jawatan Kuasa Surau, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan kasih sayang dan rahim, sifat rahim dan rahmannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sampai di saat ini, ketika ini, detik ini, masih lagi kita diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berada dalam rumah Allah, untuk mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, Basyiril masya'in, berilah berita gembira kepada orang yang berjalan kaki ilal masajidi, ke masjid, fi zulamil laili, dalam kegelapan malam, binuri tammi yaumal qiyamah. Apa berita gembira dia? Berita gembira dia ialah dengan cahaya yang sempurna yang Allah Ta'ala akan kurniakan di hari kiamat untuk orang yang berulang alik ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dapat sama-sama meluangkan masa. Lebih-lebih lagi sekarang ni dah masuk bulan Rejab. Dianjurkan kita untuk kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahlah kami, berkahkanlah kami ini dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Jadi ulama bagi tahu bila dah sampai bulan Rajab ni bermakna tak lama dah. Tak lama apa? Maksudnya tak lama kita nak sampai kepada gerbang Ramadan. Kan? Rasa sekejap baru je habis Ramadan. Rasanya sebelum ni Ramadan pun PKP. Ramadan akan datang ni mungkin PKP juga rasanya. Jadi macam mana keadaan pun, kita sebagai orang beriman, kita tahu keadaan apa, setiap keadaan yang apa keinginan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan yang Allah Taala tentukan tadi. Orang beriman ni dia tidak boleh merasa gundah gulana. Tak boleh lah, tak boleh buat amal lah kalau macam ni, susahlah. Tak, dia akan mencari jalan macam mana setiap keadaan apa pun yang berlaku kepada diri dia, dia akan dekat kepada Allah. Macam mana dia boleh dekatkan diri kepada Allah, macam mana dia boleh takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Jadi pada malam ni kita tengok tajuk yang Masya Allah yang diberikan tu apa? Sahabat. Sahabat satu motivasi, sebagai satu motivasi gitu kan. Bila kita kata sahabat, maka sahabat yang kita nak ambil kira di sini ialah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sahabat ini yang dikatakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala rakam dalam Quran juga. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu daripada kalangan awwalun, orang-orang yang terdahulu daripada kalangan sahabat Nabi SAW, dan orang-orang yang terkemudian daripada sahabat Nabi SAW, daripada kalangan orang muhajirin,
wal ansar, daripada kalangan orang Ansar, dan mereka-mereka yang mengikut mereka siapa? Sahabat, dengan kebaikan, dan mereka redha, Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya redha Allah ni Allah Ta'ala bagi dalam Quran, wa ridwanum minallahi akbar. Keredaan Allah ni sesuatu yang sangat besar, yang mana Allah Ta'ala akan bagi title redanya Allah ni di akhirat nanti, dalam syurga, ketika semua dah bergelumang dalam nikmat, semua dah macam-macam rasa. Nanti Allah Ta'ala isytihar, wahai hamba-Ku, aku redha pada kamu. Keredaan Allah ni sebenarnya sangat mahal. Tapi antara golongan yang Allah Ta'ala nak muliakan mereka, iaitu sahabat Nabi SAW. Allah rakamkan keredaan Allah kepada mereka dalam Quran. Dunia lagi dah dapat redha. Allahu Akbar. Di dunia lagi dah mendapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau kita tengok sahabat Nabi, manusia juga seperti kita. Sahabat Nabi ada perasaan, ada yang susah, bahkan susah betul. Ada yang senang sungguh. Macam Abdul Rahman bin Auf, kan? Satu orang sahabat, ada sahabat yang begitu kaya raya, kan? Tapi macam mana pun kekayaan mereka, kemiskinan mereka, kehidupan mereka itu tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sedikit sebanyak mukadimah kita nak tahu ciri sahabat Nabi. Pendapat ulama, ijma' ulama kata, macam mana kita nak kenal satu orang tu sahabat? Macam mana kita nak kenal satu orang tu sahabat Nabi? Macam mana kita nak tahu ciri seorang sahabat? Malam tadi saya mimpi jumpa Rasulullah. Jadi dalam ciri sahabat, orang yang berjumpa Nabi ni dia dianggap sahabat? Tak boleh. Walaupun dia mimpi jumpa Nabi, kan? Mimpi jumpa Nabi ni mimpi yang benar. Nabi bersabda dalam mafhum hadisnya, kalau mimpi yang berjumpa dengan aku itulah mimpi benar. Syaitan tidak boleh menyerupai dengan rupa aku, rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu taala, biasa kalau cerita tentang sahabat saya selalu ulang, sepakat ulama, ciri satu orang sahabat itu yang pertama, dia mesti manusialah. Kalau duduk di zaman Nabi itu unta, kan? Duduk di zaman Nabi ada kalau kita tengok sirah Nabi, ada Nabi SAW ada unta dia sendiri, ada keldai dia, ada binatang-binatang tunggangan lah, binatang peliharaan Nabi SAW. Adakah dia dianggap sahabat? Taklah, dia dianggap binatang peliharaan, kan? Ataupun tunggangan Nabi SAW. Tapi yang penting, yang pertama, dia manusia. Yang kedua, dia mesti beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Yang kedua, ciri sahabat, beriman. Kan? Saya kalau duduk zaman Nabi, kita kata, kan, mesti saya ni orang paling beriman. Belum tentu, kan? Mana tahu jadi kawan Abu Lahab, na'udzubillah, kan? Kita tak tahu. Tapi itulah keadaan yang kedua, iaitu dia beriman dengan Nabi SAW, yang beriman dengan Allah dan Rasul. Yang kedua, dia berjumpa dengan Nabi. Ada yang beriman dengan Nabi SAW, ada juga yang beriman dengan Nabi SAW tapi belum pernah jumpa Nabi, seperti Uwais Al-Qarni, kita biasa dengar, kan? Dia awalut tabi'in, tabi'in yang awal, yang mana Nabi SAW sendiri pernah suruh salah seorang sahabat Nabi, bila kamu jumpa dengan satu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa kepada dia. Apa amalan Uwais Al-Qarni ni? Amalan dia ialah berkhidmat kepada orang tua. Dia berkhidmat kepada orang tua dia sampai dia tak sempat berjumpa dengan Nabi SAW, sedangkan dia duduk di zaman Nabi juga. Tapi dia tak dianggap sahabat, dia dipanggil tabi'i. Beriman, berjumpa Nabi. Dan yang keempat, ni yang basic lah untuk ciri-ciri seorang sahabat. Yang keempat, dia kena meninggal dunia ataupun meninggalkan dunia ini, meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal jumpa Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, kan? Tak dianggap sahabat, bahkan dia laknat oleh Allah, na'udzubillah. Begitu juga ketika wafatnya Nabi SAW, timbulnya beberapa Nabi palsu. Antaranya Musailamah Al-Kadzab, pengikut dia 40,000 orang.
yang murtad, orang-orang yang murtad. Jadi maksudnya sebelum itu mereka beriman, dianggap sahabat, tapi tiba-tiba murtad, maka tak dianggap sahabat. Allahu Akbar. Kan orang golongan murtadin ni daripada dulu lagi di zaman Nabi SAW. Sedangkan orang murtad ini antara perkara yang antara golongan termasuk yang Nabi SAW sabdakan, 3 golongan yang halal darah dia. Orang murtad ni halal darah. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Saya suka nak kita sebutkan perkataan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud kata apa? Abdullah ibn Mas'ud kata, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah." Dia kata apa? Satu orang yang nak ada role model, kita katakan. Kita ni salah satu orang yang nak ada idola. Maka idolakanlah satu orang yang telah mati. Itu dia. Kata Abdullah Mas'ud. Abdullah Mas'ud ni dia sering keluarkan kata-kata hikmah yang dahsyat lah. Kan? Antara kata-kata hikmah dia apa? Alangkah celakanya satu orang yang berpagi dia, berpetang dia, berlalunya harinya, tapi amalnya tidak bertambah. Tengok perkataan-perkataan sahabat ni ajib. Apa kata dia tadi? Kalau kita nak mengidolakan sesuatu, maka carilah idola yang telah mati, kata dia. Sesungguhnya orang yang hidup kan, tidak aman, maksudnya tidak selamat daripada fitnah, kata dia. Kan? Jadi kat sini Imam Ghazali juga pernah berkata, la yusliha hadhil ummah illa ma aslaha awaluha. Umat ini tidak akan terislah, tidak akan terbaiki, tidak akan kita kata dibaik pulih, melainkan seperti mana orang-orang dahulu dibaik pulihkan. Maksudnya orang-orang dulu terbaiki. Siapa orang dulu tu? Mereka kata Imam Ghazali iaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka di bawah didikan Nabi SAW, melihat keadaan Nabi, susah senang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ulaika ashabu Muhammad kanu afdala hadhil ummah. Mereka ialah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka inilah seafdal, semulia-mulia ummah. Wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman wa aqalluha takallufan. Ikhtarahumullahu bi suhbati nabiyhi wa liiqamati dinihi. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum ala atharihim wa tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim fa innahum kana 'alal hudal mustaqim. Abdullah bin Mas'ud sini bagi tahu, nak bagi tahu pada kita ni bahawasanya mereka lah sahabat-sahabat Nabi. Yang kita kata nak jadikan idola tu siapa? Sahabat Nabi. Hari ni macam-macam kita jadikan idola, betul tak? Itulah, tang ni kita malah sebut lah kan. Jadikan idola. Hakikatnya tak pernah pun dipuji oleh Allah, tak pernah pun disebut oleh Nabi SAW. Nabi sini sebut khairul qurun qarni, sebaik-baik zaman lah zaman aku, bermakna zaman Nabi dan sahabat. Sebaik-baik zaman. Thumma yalunahu, kemudian zaman setelah aku dan zaman setelah aku, tabi'in dan tabi'in. Sahabat Nabi SAW. Kenapa? Abdullah Mas'ud kata lagi, wa abarra quluban, mempunyai hati yang sangat baik. Satu golongan yang bersungguh-sungguh dengan ilmu, yang mana Allah Ta'ala pilih mereka berjumpa dengan Nabi, lihat dengan Nabi SAW. Tapi kita jangan sedih. Dalam satu hadis Nabi SAW, pernah Nabi bagi tahu, wahai sahabatku, aku sangat cinta dengan saudara aku. Sahabat pun tanya, wahai Rasulullah, kami duduk depan ni bukan saudara ke? Kan? Kami ni kata Nabi SAW bersabda, kamu antum ashabi, kamu adalah sahabat aku. Siapa yang dikatakan saudaraku? Kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW, mereka man amana nabi walam yarani, mereka yang beriman dengan aku tapi belum pernah jumpa aku. Allahu Akbar. Hakikatnya apa tuan-tuan? Nabi rindu dengan kita. Nabi kasih dengan kita ni, umat dia. Walaupun sahabat Nabi tu orang dekat dengan Nabi, tapi Nabi tetap rindukan umat dia. Nakkan umat dia ni selamat daripada azab Allah, selamat daripada malapetaka akhirat nanti. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kata lagi Abdullah bin Mas'ud? Ikutlah mereka, ikutlah sahabat
Jadikanlah mereka idola, kan? Ikut akhlak mereka, jadikan sirah mereka sebagai panduan. Mereka ni alal hudal mustaqim, sesungguhnya di atas petunjuk yang lurus, petunjuk yang betul. Hadirin dirahmati Allah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Said Hussein Ahmad Al-Madani, satu orang syekh besar di benua Hind, dia nukilkan daripada kata-kata Abu Zar'ah Ar-Razi. Kata dia, idza ra'aitur rajula yantaqidu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Kata dia, kalau kamu nampak satu orang lelaki menidakkan sahabat, tak suka dengan sahabat Nabi, cela sahabat, buat kata sahabat tak betul lah, sahabat Nabi tak betul, maka ketahuilah, kata dia, bahawasanya dia tu telah dianggap zindik. Apa itu zindik? Zahir Islam tapi hati dia bukan Islam. Tu zindik. Na'udzubillah min zalik lah. Semoga Allah pelihara kita dan keturunan kita, kan? Ini ramai kan kita tengok orang, masya-Allah, cakap macam ni tapi menidakkan sahabat, bahkan ada yang mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah ijma' ulama kata orang yang mencela sahabat Nabi ni boleh jatuh kufur, sebab orang sahabat Nabi ni orang yang duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa boleh dicela pula? Na'udzubillah min zalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah apa kata-kata Abdullah ibn Mas'ud lagi, antara sifat sahabat ni apa? Hubbullah war rasul, cinta kepada Allah dan Rasul. Ni antara sifat sahabat, sangat cinta kepada Allah dan Rasul. Satu orang sahabat Nabi bernama Talhah bin Ubaidillah, tengah solat dalam kebun dia, masya-Allah, kan? Seronok dia solat. Tiba-tiba nampak burung duk terbang atas pokok satu atas kebun dia lah. Terus lupa rakaat solat. Allahu akbar. Kan? Terus lupa rakaat. Saat ini kita kalau sembahyang seorang-seorang lah, kalau sembahyang berjemaah tu dapat diselamatkan lagi. Imam ada, boleh ikut. Itu pun kita biasa dengar kisah kan, ada satu orang tu dia kata dia boleh tahu imam tu salah rakaat. Dia kata, "Mam, kenapa sembahyang hari ni 3 rakaat?" Wah, imam tu kata, "Betul ke lepas sembahyang dah kalang kabut dah?" "Betul lah, sebab apa kamu tahu? Saya ni ada 4 syarikat. Setiap rakaat saya fikir satu syarikat saya." Allah. Macam tu pula kisah dia. Jadi kan, jadi bila rakaat ketiga dia nak masuk syarikat yang keempat, imam dah bagi salam. Ini dah salah. Jadi kat situ pula dia punya lalai dia. Ini sahabat Nabi Talhah Ubaidillah. Dia terlalai sedikit sebabkan burung yang terbang dalam kebun dia terus jumpa Nabi SAW. Dia terus betulkan solat dia semula, dia terus jumpa Nabi, "Wahai Rasulullah, kebun aku ni telah melalaikan aku daripada beribadat kepada Allah. Aku infakkan kebun aku ni untuk jalan Allah." Macam tu ya tuan-tuan. Itu sahabat Nabi punya cinta kepada Allah dan Rasul, tak ada lah. Allah dan Rasul lebih diutamakan, kan? Allah dan Rasul lebih diutamakan, lebih mengikut sunnah Nabi SAW. Satu orang sahabat balik daripada safar, daripada perjalanan yang jauh. Kita kata kalau orang balik daripada perjalanan jauh ni, dia haus, letih, nak minum. Pada ketika tu dah gelap. Di antara sunnah, tu sebab kita hari ni kena bezakan sunnah dengan sunat. Kan, sunat lebih kurang je sebenarnya, tapi ulama dia maksudnya ada sedikit perbezaan dia. Apa? Sunat tu satu perkara yang dibuat ma yuthabu ala fi'lih wa la yu'aqabu ala tarkih. Satu perkara yang dibuat dapat pahala, wala yu'aqabu, dan tidak diazab kalau ditinggalkan. Tu sunat. Dan sunat, sembahyang sunat, amalan-amalan sunat. Cuma sunnah ni ulama tambah ma yuthabu ala fi'lih wal khusranu ala tarkih. Satu perkara yang dibuat dapat pahala, tinggal rugi. Tu dia. Perkara sunnah ni tinggal rugi. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, banyak sunnah Nabi SAW yang kita boleh amalkan. Yang kita boleh amalkan, yang kita boleh istiqamahkan dalam kehidupan seharian kita, dengan doa-doa, dengan cara surah penampilan Nabi SAW, sirah, cara kehidupan Nabi. Ada ulama tambah satu lagi, sarirah, iaitu cara pola fikir Nabi SAW. Apakah kerisauan Nabi SAW? Ulama cerita ada 4 kerisauan Nabi. Pernah saya dengar. Yang pertama, Nabi ni punya risau supaya macam mana umat dia ni dapat selamat daripada azab Allah dan masuk syurga Allah. Yang kedua,
macam mana umat dia ni, umat Nabi SAW dapat meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Tu kena doa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Doa kan selalu kan. Kadang-kadang kita nampak ada orang mati dalam tandas, ini buruk ni kan? Tapi hakikatnya kalau dia amalkan sunnah Nabi, masuk kaki kiri, tutup kepala contohnya kan, kan dia amalkan sunnah, baca doa, sebenarnya mati je mati baik, mati dalam mengamalkan sunnah. Jadi kita jangan tengok apa yang sebalik daripada kejadian tersebut. Tapi kita tengok kita siapalah kita nak menilai, betul tak? Nak menilai satu-satu perkara, tapi kita anggaplah semuanya baik-baik belaka. Innallaha ma'azan 'abdi bi, Allah Taala bersama seakan hamba dia. Begitu juga Nabi SAW punya risau macam mana umat ini dapat syafaat Nabi SAW di akhirat. Ini kita buat setiap perkara nak sukakan Allah, nak sukakan Nabi. Kita buat amal, kita buat apa. Sahabat-sahabat Nabi ni, apa yang dia buat semua nak limardatillah, semata-mata kerana Allah. Bukan kerana riak, kerana nak tunjuk dengan orang, bukan kerana sum'ah supaya orang dengar, tak ada. Tapi kerana limardatillah, kerana redha Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, apakah kerisauan Nabi SAW? Macam mana umat ini menjadi seperti mana kaum Hawariyun yang saling pesan memesan. Siapa kaum Hawariyun? Iaitu pengikut Nabi Isa AS, yang mana mereka ni membantu Nabi Isa dalam menjalankan usaha agama Nabi Isa AS. Ini kita ada tanggungjawab, keluarga kita, jiran kita, orang kampung kita, Masya Allah. Itulah tanggungjawab yang sangat besar dan risaunya Nabi SAW. Hadirin hadirat dirahmati Allah, apa lagi kita nak tahu apa poin yang dibagi oleh Abdullah bin Mas'ud. Sifat sahabat ni apa di antaranya? Rahmatu 'alal mu'min wa syiddatu 'alal kafir. Dia begitu sayang kasih dengan sesama mukmin, dan sangat keras, sangat garang, sangat begitu orang kata apa? Begitu tegas terhadap orang kafir. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu antara orang yang diharapkan oleh Nabi SAW masuk Islam, betul tak? Dari riwayat kata pada hari malam Rabu, ada riwayat kata malam Khamis, Nabi berdoa, ya Allah berilah hidayat kepada dua orang ni, Sayyidina Umar dan Abu Jahal ke Abu Lahab? Abu Jahal. Maka bila doa Nabi dimakbulkan oleh Allah, salah satu iaitu Sayyidina Umar masuk Islam. Kan panjanglah cerita dia. Tapi apa Sayyidina Umar kata pada Rasulullah, wahai Rasulullah, mulai sekarang aku dah masuk Islam ni, mana-mana tempat yang dulu aku pernah duduk, aku pernah duduk dalam majlis tadi yang aku jadikan majlis itu untuk mencaci orang Islam, maka aku akan datang kepada tempat tadi, aku akan syiarkan Islam. Itu Sayyidina Umar. Tengok dia punya tegas. Jadi kita tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah, dalam perkara agama memang kita kena tegas. Kan dalam perkara solat, sehingga siapa? Ulama bagi tahu antara perkara maksiat yang besar ialah meninggalkan solat. Antara maksiat yang besar ialah meninggalkan solat. Jadi bila orang tak solat tu kita kena risau. Dia telah runtuhkan agama. Kita kena risau, jumpa dia, pimpin dia, ajak dia pada solat. Lebih-lebih lagi keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, wahai orang beriman, peliharalah diri kamu, anfusakum wa ahlikum nar, keluarga kamu daripada api neraka Allah Taala. Kena rasa rahim. Itu sebab saya belajar di Indonesia dulu, kiai saya almarhum Kiai Mukhlisun bagi tahu, kalau jumpa orang tak tutup aurat, contohnya dia katakan, kena rasa, ya Allah, masih ada lagi umat Nabi yang belum tutup aurat. Kena rasa macam tu, datangkan sifat rahim dalam hati ni terhadap saudara Islam kita. Jangan kita rasa seronok orang tinggalkan perintah Allah. Macam hari ni kita kan sembahyang jarak-jarak apa semua ni kan, kita kata tak boleh ni, tak sunnah ni, dapat ke pahala soft, pahala jemaah dapat, tapi pahala soft, pahala rapatkan soft tu tak dapat lah. Kan? Tapi keadaan sekarang kita kena ikut, terpaksa taat. Ulama kata apa? Taat dalam keadaan hati kita tak redha. Jangan kita redha, tak apa, biasalah ni, seronok kita sembahyang jarak-jarak, tak boleh. Kan? Walaupun kita taat tu, sebab taat ni ulama kelaskan taat ni macam-macam. Ada taat dalam ada sabar dalam ketaatan, sabar dalam ditimpa musibah tu kan. Jadi sekarang ni kita tengah sabar lah ni, sabar dalam ketaatan, ikutkan hati nak rapat-rapat kan. Tapi disebabkan ulil amri kita,
orang lebih berautoriti kata kita sekarang ni semayang dulu jarak, pakai mask, pakai sejadah, taat je lah insya-Allah. Dalam keadaan hati tak apalah, saya tak redha sebenarnya tapi saya taat, tak apa, sabar dalam ketaatan. Itu sifat sahabat. Apa dia? Syiddah alal kufar, dan begitu keras terhadap orang kufar, orang yang tinggalkan perintah Allah, orang yang murtad. Apa kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika Nabi wafat, ramai orang murtad. Sayyidina Abu Bakar punya risau. Dia kata apa? Ayang kusuddin wa ana hayy, adakah agama ni akan berkurang sedangkan aku masih hidup? Tengok Sayyidina Abu Bakar punya risau. Adakah agama ni akan berkurang sedangkan aku ni masih hidup? Sampai dia kata, kalaulah seandainya di zaman Nabi SAW masih hidup, orang bayar zakat unta dengan tali, tapi di zaman aku ni, kalau orang bayar zakat tanpa tali, aku akan perangi dia. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Bakar tak nak agama ni berkurang. Risau dia macam mana orang tinggalkan perintah Allah. Allahu Akbar. Sebab hari ni tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah, di musim-musim wabak ni ramai orang, kalau kita tengok statistik, masa tu saya tengok bulan 12 kemarin, di Malaysia kita ramai orang bunuh diri, kalau kita tengok berita-berita viral, terjun lah, itulah apa macam-macam. Allahu Akbar. Sebab apa? 20% daripada lebih kurang 200 lebih jumlah yang bunuh diri, 20% tu orang Islam kita. Sebab apa? Sebab ini tu mana masa kita kena kasihlah dengan mereka. Mana yang kita boleh jumpa, kita tahu ihwal macam kita dalam kampung, masyarakat kita ada yang tak ada keperluan, kita bantu. Ada yang mungkin malu nak beritahu, kita lah kena cakna, kita kena cakna supaya mereka pun tak jadi orang yang putus asa. Allah Ta'ala berfirman apa? La taqnatu mir rahmatillah. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Begitu juga ulama kata sahabat ni ada apa? Itharul akhirah ala dunia, lebih mendahulukan akhirat atas dunia daripada keperluan dunia. Pernah satu ketika datang beberapa khazanah datang kepada Nabi SAW, beberapa harta. Maka Nabi telah bagikan harta tu semua kepada orang muhajirin dalam riwayat tu. Jadi orang muhajirin kan duduk dengan orang ansar di Madinah. Setelah hijrah ni orang muhajirin dengan orang ansar. Jadi pada ketika tu orang ansar ni, tu sebab Allah Ta'ala, Nabi SAW sangat sayang orang-orang ansar, orang-orang Madinah. Ansar ni orang Madinah. Nabi siap doa lagi, Allahumma ghfir lil ansar, ya Allah ampunkanlah orang ansar, wa li abna'il ansar, dan anak orang ansar, wa abna'il ansar, dan cucu orang ansar. Nabi sayang sangat orang ansar. Sebab apa? Mereka ni lebih mendahulukan akhirat. Apa Nabi SAW dekat sini kisah ni Nabi cerita dalam riwayat mengisahkan, ketika tu orang Ansar nak jumpa dengan Nabi, nak tuntutlah, Rasulullah ni macam tak adil je bagi orang muhajirin je, padahal mereka sama-sama susah payah. Jadi ketika datang jumpa Nabi SAW, orang-orang Ansar ni duk mesyuarat lah. Nabi tanya, apa gerangan kamu semua datang jumpa aku ni? Kata Rasulullah, kami nak cakap sesuatu. Betul ke kamu nak cakap? Cuba kamu bincang betul-betul apa yang kamu nak cakap. Nabi macam dah tahu dah apa dia orang nak tapi bila dia orang bincang-bincang balik, jumpa dengan Nabi, wahai Rasulullah, sebenarnya kami nak Allah Ta'ala dan kamu redha dengan aku je, dengan kami je, kata orang Ansar. Dia begitu, asalnya kami menakkan bahagian harta, tapi disebabkan kami fikir adalah lebih baik mendapat perkara akhirat, maksudnya keuntungan akhirat daripada dapat keuntungan dunia. Tengok, itharul akhirah ala dunia. Ini kisah sahabat Ansar. Mereka ni orang-orang sahabat ni mereka lebih mencari, mendahulukan perkara akhirat. Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha, Nabi SAW tahu dia dalam keadaan sakit, dalam keadaan penat, nak jumpa dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Suaminya beritahu pada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, jumpalah dengan Rasulullah, ayah kita ni, mintalah hamba supaya boleh bantu kamu. Ni anak Nabi ni, masya-Allah, anak Rasulullah. Tapi Sayyidina Fatimah taatlah suami dia suruh. Bila dia tengok Nabi dalam keadaan sibuk, datang, dia balik semula. Last kali Nabi pun datang tanya, apa gerangan kamu datang nak jumpa aku wahai Fatimah? Kata Rasulullah. Maka bila Sayyidina Ali pun cerita, wahai Rasulullah, Sayyidatina Fatimah ni dia duk angkat air, maksudnya hidupkan api dengan kayu api macam-macam lah, sehingga berbekas lah, badan dia sakit apa semua. Apa Rasulullah SAW tak ada kata okey 3 orang hamba cash. Tak ada. Tapi apa yang Nabi SAW beritahu pada Fatimah, sukakah kamu wahai anakku, kamu mendapat habuan akhirat? Apa dia? Nabi bagi amalan, dan amalan tu memang kita bagus amal. Tasbih Fatimah.
Nama dia apa? Tasbih Fatimah. Memang tu warid dalam hadis. Tapi bukan Fatimah tu bukan. Tu lain jadinya pula. Tasbih Fatimah tu apa? Subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Apa fadilat dia? Orang yang amalkan zikir Fatimah ini, Allah Ta'ala akan bagi dia bila dia bangun daripada tidur, Allah akan bagi dia kekuatan dua orang hamba. Dia akan bangun tu rasa badan dia rasa kuat lah, sihat. Badan dia rasa kata apa, cergas bila bangun tidur. Ini amalan yang Nabi bagi pada Sayyidatina Fatimah. Tak payah bagi hamba, tak payah nak bala tolong. Lepas tu je tak adalah kisah-kisah, maksudnya lepas tu tak adalah Sayyidina Ali nak suruh Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah jumpa Rasulullah lagi, tak ada dah. Sebab apa? Nabi tahu inilah amalan yang menguntungkan, amalan akhirat. Hadirin hadirat dirahmati Allah. Begitu juga apa sifat, antara sifat yang Abdullah bin Mas'ud kata pada sahabat ini tentang sahabat itu, wasyauqu ila liqa'illah. Mereka ini sangat cinta untuk berjumpa dengan Allah, sahabat Nabi. Sangat cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang sahabat Nabi bernama Thabit bin Qais. Baru ni saya duk cerita sahabat di Lavender, di Masjid Lavender. Thabit bin Qais ni, dia ni dijanji pernah dia jumpa dengan Rasulullah dalam keadaan dia kata, wahai Rasulullah, apakah balasan kerana kami ni memuliakan kamu wahai Rasulullah? Nabi kata apa? Syurga. Dia Thabit bin Qais ni orang Ansar, orang Madinah. Mereka ketika datangnya Nabi SAW daripada Mekah, orang muhajir bersama orang muhajirin bersama Sayyidina Abu Bakar, datang, dia menyambut Nabi macam kita kata kalau sekarang ni berbarislah tentera. Dia telah kumpulkan beberapa ratus orang yang naik kuda berbaris untuk menyambut Nabi SAW. Nampak gah lah kat situ kan. Nabi sangat suka perkara tadi. Nabi kata apa? Untuk kamu syurga, kata Nabi pada Thabit bin Qais. Sebenarnya banyak sahabat Nabi yang memang Nabi SAW bagi tahu sahabat tu dalam syurga kan, seperti Asyarah Mubasyarah, 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga kan. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, dan Uthman, sampailah 10 orang. Sebenarnya ramai lagi yang memang Nabi SAW bagi tahu tempat dia di syurga nanti. Pernah ada satu orang, Nabi SAW bagi tahu pada sahabat, wahai sahabat-sahabatku yang lain, kamu nak tahu kejap lagi ada ahli syurga akan lalu depan kamu. Wah, sahabat pun nak tunggu siapa orang dia kan. Tahu ada satu orang melintas, nampak biasa-biasa je kan. Jadi satu orang sahabat ni kata, aku nak tahulah apa amalan dia apa amalan dia. Bila dia balik tengok rumah, dia kata dia nak tumpang duduk rumah kan. Dia pun tumpang lah rumah orang tadi, nak bertamu lah kata dia. Dia bagilah alasan. Bila dia tengok malam sama je, tidur je, tak ada pun amalan biasa-biasa. Sembahyang tahajud pun biasa, semua biasa. Apa amalan dia? Rupanya dia beritahulah sebenarnya tujuan saya datang, tujuan saya ni nak tahu apa amalan kamu ni, sebab Nabi kata kamu ahli syurga. Dia kata apa? Aku tidak ada amalan lain melainkan aku tak ada amalan lain melainkan aku ni sentiasa memaafkan orang, kata dia. Aku tak simpan pun. Kita orang Melayu ni masya-Allah kan. Orang Melayu, orang benua-benua Asia ni kalau gaduh tu boleh kata berketurunan lah kan. Dendam. Jadi jangan simpan. Maafkan siapa-siapa yang buat salah pada hari itu, kita maafkan. Masya-Allah, itu amalan ahli syurga. Begitu juga Nabi SAW dengar telapak kaki Bilal dalam syurga ketika Nabi pergi Isra' Mi'raj. Bila ditanya, wahai Bilal, apa amalan kamu? Sampaikan kamu, telapak kaki kamu ni, sendal kamu punya bunyi yang Nabi boleh kenal sendal bunyi ni, sampaikan dengar dekat syurga tu. Maka kata Bilal bin Rabah, wahai Rasulullah, aku tak ada pun amalan apa-apa kan, melainkan aku ni istiqamah. Dia kata apa? Setiap kali aku batal wuduk, aku berwuduk dan aku akan sembahyang sunat wuduk. Tu amalan dia. Allah, amalan yang simple kan sebenarnya. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, inilah seperti Thabit bin Qais tadi, begitu cintakan kepada Allah, nak berjumpa kepada Allah dalam keadaan dia menunggu-nunggu setiap peperangan. Dia menunggu-nunggu bila nak syahid, tak syahid, tapi dia yakin ini janji Allah, janji Nabi SAW, dia akan syahid. Dan akhirnya pada peperangan melawan Musailamatul Kadzab, dia telah syahid dalam peperangan tersebut. Yang bunuh Musailamah Kadzab siapa dia? Orang dalam riwayat mengatakan
dia yang telah membunuh sebaik-baik manusia dan dia yang telah membunuh seburuk-buruk manusia, itu Musailamah Kazzab. Siapa dia? Wahsy. Wahsy ni pun sahabat Nabi SAW, tapi Nabi pernah tersinggung dengan dia. Sebab apa? Dia telah bunuh pakciknya Nabi SAW. Dia telah bunuh pakcik dia, Sayyidina Hamzah. Dia diperintahkan oleh siapa? Hindun, isteri daripada Abu Sufyan, bunuh pakciknya Nabi SAW. Dan Hindun telah mamah kan jantung hatinya siapa? Sayyidina Hamzah. Bila Nabi SAW melihat keadaan Sayyidina Hamzah ketika itu, menangis Nabi. Sampai Nabi tak nak tengok muka Wahsy pada ketika dia nak masuk Islam tu kan, sebab sedih sangat. Tapi dia telah berazam. Wahsy kata, dulu aku telah bunuh orang yang sebaik-baik manusia dalam Islam, aku akan bunuh orang yang seburuk-buruk manusia dalam Islam. Dan akhirnya yang bunuh Musailamah Kazzab ialah Wahsy tadi. Dia telah melontarkan melontarkan lembing yang sama yang dibunuh Sayyidina Hamzah, lembing yang sama telah bunuh Musailamah Kazzab, Nabi palsu tadi. Alhamdulillah lah, dia kata syukur dia dapat bunuh orang yang paling buruk dalam Islam. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, hadirat dirahmati Allah Subhanahu taala. Sahabat Nabi ni kalau kita nak kisahkan dia panjang sangatlah. Sahabat Nabi, ulama kumpulkan bilangan sahabat Nabi SAW ketika Hajjatul Wada, hampir lebih 124,000 sahabat Nabi ni kan bertebaran. Saya sendiri pernah pergi ke benua Hind, di Sind, di sempadan di Pakistan sana tu. Saya pernah sampai ke sana. Kita jumpa kubur sahabat kubur Amru bin Abbasah, kalau tak saya nama sahabat tu. Jadi sampai ke sana, sedangkan jauh tu nak pergi daripada Arab sana kan. Tapi disebabkan pengorbanan mereka untuk sampaikan agama, maka alhamdulillah ini kita kenal agama. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ibrah faedah kita boleh ambil daripada kisah-kisah sahabat ini, bagaimana bagaimana cinta mereka terhadap Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Itu sebab kita biasa dengar dalam hadis, bi abi anta wa ummi, mereka sumpah kan, demi bapaku, ibuku, sanggupku gadaikan kerana engkau wahai Rasulullah. Sampai macam tu. Dan begitu kasih dia kepada Nabi SAW. Maka sebab itulah kita sendiri kita kena kasihlah kepada orang yang dekat dengan Nabi SAW, seperti sahabat. Nabi SAW bersabda apa? Anta ma'aman ahbabta. Kamu ini akan bersama orang yang kamu cintai, orang kamu suka. Ini kalau kita idolakan orang kita suka, ialah orang yang tak apa-apa, nanti kita pun bersama dengan dia dekat di akhirat nanti. Kalau kita suka dengan sahabat orang soleh, insya-Allah kita akan dibangunkan dengan orang soleh, orang sahabat, para habaib kan, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan hadirin hadirat dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan sahabat, dengan kisah sahabat yang sedikit yang ringkas ini pada malam ni menjadi iktibar untuk kita kan, untuk kita bertambahkan lagi amal kita, tambahkan takarrub, penghampiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dunia ni kita kata tak lama dah, ulama kata tak lama dah dunia ni. Kalau kita baca kisah huru-hara kiamat, dan selepas satu tanda hari kiamat kan, dan akan sampailah malhamatul kubra, sampailah nanti akan sampai peperangan macam-macam lagi. Jadi apakah persiapan kita? Dan mati tu tak kenal. Kita kata orang sihat apa dia meninggal. Ada tempat saya tadi, masa saya belajar dulu di Selangor, tuan tu dia imam kan, dia imamkan hari tu, imamkan jenazah, esoknya dia meninggal dunia. Tak tentu kan. Jadi nak beritahu apa, bersedialah kita, berkemungkinan kan, bersedialah kita bila-bila masa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita orang yang cerdik. Siapa orang cerdik? Nabi kata orang yang sentiasa mikirkan kehidupan setelah mati. Dan orang yang tidak cerdik, yang sentiasa dia rasa tak apa, dia buat apa yang dia suka, lepas tu tak apa, nanti kita boleh taubat. Tengok tak sempat taubat. Nauzubillah min zalik. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita ambil iktibar amal dan sampaikan insya-Allah. Jadi insya-Allah kita baca doa selamat sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras
والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم عافنا من كل بلاء والوباء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم إنا أحببنا صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.